Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Ramadan adalah bulan yang suci. Dengan tema kesucian ini, tepat sekali untuk kita membincangkan peri pentingnya kita mensucikan fahaman kita tentang agama. Islam adalah agama yang dibina atas doktrin ilmu yang disampaikan kepada umat manusia oleh para nabi setelah mereka menerima wahyu dari Allah Azza wa Jal. Nabi yang terakhir ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan baginda menerima wahyu yang kini sudah pun lengkap terkumpul dalam kitab suci Al-Quranul Karim. Al-Quran pula dijadikan panduan dan dimanifestasikan oleh sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Aisyah radhiyallahu anha ditanya mengenai kepribadian baginda sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata bahawa akhlak Rasulullah adalah Al-Quran, hadis riwayat Imam Ahmad. Oleh itu, tidak berlebihan jika dikatakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah persis Al-Quran yang berjalan. Dari dua sumber utama inilah, yakni Al-Quran dan As-Sunnah ataupun hadis, agama Islam dibina. Ia bermakna jika kita ingin menilai ketulinan dan kebenaran sesuatu ajaran, pandangan maupun amalan, maka neracanya ialah Al-Quran dan As-Sunnah itu sendiri. Tentunya ianya berdasarkan kefahaman yang betul, berdasarkan penjelasan dan tafsiran mereka yang memiliki ilmu mengenainya dari kalangan ulama yang muktabar. Apabila manusia menyimpang dari dua sumber utama ini dan menggunakan sumber-sumber yang lain, maka disitulah terletaknya risiko penyelewengan dan kesesatan. Dan dari sinilah munculnya aliran pemikiran dan fahaman yang sesat, walaupun kesesatan itu kadangkala dihiasi dengan istilah-istilah bahasa Arab ataupun penampilan keislaman. Banyak yang boleh kita bincangkan mengenai ajaran sesat ini. Namun secara ringkas, izinkan saya menumpukan kepada beberapa ciri penting atau tema tertentu yang boleh kita amati untuk mengenal pasti kesesatan sesuatu fahaman, ajaran ataupun aliran pemikiran. Ciri yang pertama ialah dakwaan bahawa pemimpin sesuatu ajaran itu mempunyai kemampuan untuk mengetahui atau melihat perkara gaib. Ini adalah ciri yang kerap kita dapati pada kebanyakan ajaran sesat, walaupun Al-Quran telah dengan jelas dan tegas bahawa tiada siapa pun yang mengetahui perkara gaib kecuali Allah Azza wa Jalla sahaja. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang bermaksud, katakanlah wahai Muhammad bahawa aku tidak mempunyai kuasa untuk mendatangkan kemanfaatan bagi diriku dan tidak pula mampu menolak kemudaratan kecuali apa yang telah dikehendaki oleh Allah. Dan andai kata aku mengetahui perkara yang gaib, tentulah aku membuat sebanyak-banyaknya kebaikan dan aku tidak akan ditimpa kemudaratan. Tetapi aku tidak lain hanya pemberi peringatan dan pembawa berita gembira bagi orang-orang yang beriman. Surah Al-A'raf ayat 188. Ayat ini dengan jelas menetapkan bahawa para nabi dan rasul pun tidak mengetahui perkara gaib, kecuali pada hal-hal yang telah dikhabarkan oleh Allah kepada mereka. Justru sebarang dakwaan bahawa seseorang individu itu mengetahui perkara yang gaib adalah sama sekali tersasar daripada landasan ajaran Islam yang sebenarnya. Oleh itu, jika ada sesiapa yang mendapati dakwaan sedemikian, maka ia perlu yakin bahawa ia hanya merupakan khayalan imajinasi yang terpesong dan tidak disokong oleh mana-mana nas agama. Imajinasi serupa ini hanya dakwaan palsu yang cuba memukau mereka yang mudah terpengaruh kepada fahaman yang karut dan dusta semata. Ciri kedua ialah dakwaan pemimpin ajaran yang menyeleweng ini bahawa mereka boleh berkomunikasi secara langsung dengan Tuhan, selalunya dengan tujuan untuk memaparkan kredibiliti otoritinya dan keaslian ajarannya. Dakwaan ini seringkali cuba diperkukuhkan dengan cerita-cerita gaib dan suci yang kononnya merupakan anugerah istimewa Tuhan kepadanya sebagai manusia yang terpilih.
Dakwaan sebegini jelas bertentangan dengan firman Allah yang bermaksud, dan tidaklah layak bagi seorang manusia bahawa Allah berkata-kata dengannya kecuali dengan jalan wahyu atau dari sebalik dinding atau tabir, atau dengan mengutuskan utusan, lalu utusan itu menyampaikan wahyu kepadanya dengan izin Allah akan apa yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi kedudukannya, lagi Maha Bijaksana. Surah Asy-Syura ayat 51. Ciri ketiga ialah apabila ada dakwaan oleh seseorang bahawa ia adalah Imam Mahdi atau Khalifah Allah. Dakwaan ini selalunya mudah untuk mempersonakan pengikut hinggakan mereka tidak lagi menggunakan akal fikiran untuk menilai. Bahkan kejahilan ini memudahkan lagi persona yang menyesatkan ini berakar umbi dalam jiwa dan minda pengikut yang jahil tersebut. Apabila dakwaan ini diterima, maka mudahlah bagi pemimpin ajaran sesat ini untuk menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Ciri keempat, terdapatnya agenda yang tersirat dalam aliran yang dibawa oleh pemimpin sesuatu ajaran sesat. Kita tahu bahawa Islam adalah pengabdian diri untuk mencari keridaan Allah. Namun, bagi golongan yang sesat, apa yang mereka kejarkan ialah kepentingan material, hawa nafsu, keegoan, kuasa dan kepentingan ekonomi. Lazimnya, matlamat-matlamat ini tidak didedahkan secara terang-terangan. Ia selalunya diselitkan secara sembunyi dan hanya dibicarakan secara terang apabila pengikut mula percaya dan yakin bahawa pemimpin mereka mengetahui perkara yang gaib dan adalah khalifah Allah. Tipu muslihat pemimpin sebegini hanya tersebar apabila ia mula menghalalkan perkara-perkara yang diharamkan agama seperti perjudian untuk cepat kaya atau menghalalkan nikah batin untuk memenuhi nafsunya. Dan ciri yang kelima dan setentunya bukan yang terakhir ialah apabila sesuatu ajaran sesat itu muncul kerana pengikutnya tidak memiliki ilmu yang cukup ataupun tidak mampu menilai sumber dan dasar ajaran sesat tersebut. Sebagaimana yang kita sebutkan tadi, bahawa sumber dan dasar ajaran Islam adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Di atas kedua-dua sumber inilah terbina fikrah, akidah, amalan, nilai, hukum hakam, keilmuan dan muamalat Islam. Ringkasnya, legitimasi dan keaslian Islam itu dibina di atas doktrin wahyu yang diabadikan dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Namun, bagi penyebar dan pengikut ajaran dan aliran yang sesat ini, dakwaan legitimasi dan keaslian ajaran mereka biasanya hanya didasari oleh ketokohan individu, karisma dan rangsangan khayalan yang memfokuskan kepada kebatinan, pencapaian gaib dan amalan-amalan ritual tertentu yang dianggap kudus dan suci. Dalam situasi ini, doktrin keilmuan wahyu diketepikan. Kerana apa yang penting bagi mereka ialah kepercayaan mistik yang dianggap suci, fenomena gaib dan mantra yang rohani yang aneh dan pelik yang menjadi sumber pegangan dan ajaran. Kesesatan berlaku dan menular apabila mereka percaya bahawa kebenaran dan keaslian agama dibina dan diukur atas dasar-dasar yang menyesatkan ini. Sekian, semoga Allah melindungi kita semua dari sebarang gejala kesesatan ini. Selamat berbuka.